Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya marilah sama-sama kita mulakan sesi kita insya-Allah dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sekali lagi pada tengah hari ini, pada sesi petang ini, InsyaAllah kita akan menyambung sesi tadabbur kita, iaitu surah masih lagi surah Al-Kahfi. InsyaAllah pada ayat ke-11 hingga ayat 15 yang InsyaAllah akan dipimpin oleh Yang Muhammad Saibul Fadilah yang Datuk Haji Abdul Qadir Nik Muhammad, menyambung sesi yang semalam. Dan insya-Allah untuk tidak melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput dan persilakan Yang Muhammad Datuk untuk memimpin kuliah kita pada petang ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Dan kita pada hari ini telah berada pada hari yang ke 5 ke 6. Yang kelima daripada Ramadan Al-Mubarak pada 1444 Hijriah tahun ini. Alhamdulillah, kita di Jabatan Mufti menganjurkan sebagai tazkirah Ramadan setiap hari. Alhamdulillah, pada hari ini kita ada berada pada hari yang kelima Ramadan pada tahun ini. Jadi kita akan bersambung pembicaraan kita dengan kita mengambil kita tadabbur sedikit beberapa ayat daripada surah Al-Kahfi, yang mana kita pada hari ini akan sambung di ayat 11 hingga 15 surah Al-Kahfi. Kita baca dulu surah ini, kemudian kita perhati maknanya dan kita ambil apa mana kita tak cuba tadabbur isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم. Pada ayat 11 Allah Ta'ala berfirman, فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya di dalam gua itu bertahun-tahun yang banyak bilangannya. Ayat ini sebagai sambungan kepada ayat sebelum ini, iaitulah menceritakan tentang setelah serombongan orang muda pergi ke gua untuk menyelamatkan diri.
untuk keselamatan agama kami. Kisah peristiwa di sini ada ayat ini menerangkan tentang peristiwa Ashabul Kahfi. Ini sebenarnya karena pemuda-pemuda yang daripada sebenarnya dia tu daripada kalangan orang anak-anak orang bangsawan lah, orang yang ternama dalam negeri itu. Dia telah beriman. Jadi setelah mereka berada satu jamuan yang diadakan oleh kaum mereka hari-hari perayaan besar, kemudian kaum mereka dapati telah menyembah berhala-berhala, lalu mereka dapat tidak boleh terima keadaan itu, lalu dia terus menetapkan keimanan mereka berdasarkan ajaran daripada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka terus berpisah daripada kumpulan mereka ini dan membuat satu tempat untuk beribadah secara Islam, secara yang benar, ikut agama tauhid. Jadi kejadian mereka beberapa kumpulan pemuda ini telah diketahui oleh raja negeri itu. Yang memanglah raja itu menyokong ibadat ataupun agama berhala yang dianut oleh kaum mereka. Jadi lalu raja pun memanggil mereka ke istana dan juga memaksa mereka supaya membuat agama ini supaya mengikut ajaran amalan jadi amal oleh rakyat mereka. Jadi lalu diberi tempoh sehingga diberi tempoh supaya pemuda ni kembali pada agama asal. Jadi itulah dalam masa inilah dia telah melarikan diri dengan ke gua untuk membawa agama, untuk menyelamatkan diri dan agama mereka. Jadi inilah disebut bahawa bila mereka jadi Ashabul Kahfi ini, ya berarti penghuni gua ni berlaku sebenarnya pada zaman dahulu, sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ke orangnya juga Ashabul Kahfi itu, dan juga di manakah negerinya, dan juga tidaklah diterangkan dalam Al-Quran. Kerana sebenarnya yang pentingnya ialah pengajaran dan juga contoh tauladan yang terdapat dalam kisah ini. Dalam ayat ini dan juga ayat yang berikutnya diterangkan bahawa mereka ialah beberapa orang anak-anak muda yang beriman, yang telah melarikan diri ke gua itu untuk beribadat kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa, sambil berdoa semoga Allah Ta'ala memberi keselamatan, supaya mereka beroleh keselamatan dan juga diberi petunjuk hidayah. Mereka sebenarnya berlindung di situ kerana rajanya yang kafir menindas orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini disebut lalu kami tidurkan mereka di gua tu dengan nyenyaknya dalam gua itu bertahun-tahun, yang banyak bilangannya. Dari segi bertahun-tahun banyak bilangan inilah telah disebut dalam ayat yang berikutnya yang selepas ini, tentang mereka telah tidur selama 309 tahun 309 tahun salah sumiati wazdatu istis'an, man mereka tidur dalam gua tu selama 300 tahun, dan bahagian mereka menambah 9. Jadi menunjukkan bahawa ini satu daripada rahsia dalam mengikut tahunnya. Kalau berdasarkan tahun miladi, tahun Matahari Syamsiah, dia adalah 300 tahun. Dan bila mengikut tahun Hijriah, 309 tahun. Ini bermakna beza dalam masa 300 tahun tu, dia tahun Syamsiah ni dengan tahun Qamariyah ialah 9 tahun. Ini Quran sebut. Dia kata kira ini pun satu mukjizat Quran sendiri, yang mana pada masa tu belum lagi lahir ilmu falak ni, belum apa lagi dipelajari lagi.
Tiba-tiba Allah Ta'ala beritahu lebih awal. Dan bila orang buat kajian sekarang ni, berdasar ilmu falak, begitulah keadaannya. 300 tahun Syamsiah tu, berdasar pada, samalah dengan 309 tahun Hijriyah. Cara-cara Qamariyah. Ini satu daripada cara mujizat Quran. Kemudian, seterusnya disebutkan dalam ayat yang berikutnya, bila dia sebut, dia pemuda ni telah ditidurkan dalam gua ni selama 309 tahun Hijriyah ataupun cara Qamariyah. Bagaimana bagaimana panggil ini sebagai tanda disebut dalam sebabnya adalah kejadian ini perkara yang menakjubkan sebab bagaimana boleh seorang tu tidur tanpa makan tanpa minum selama 300 tahun. Waktu 3 kurung yang mana apa yang telah berlaku dahnya, kerajaan dulunya daripada kerajaan yang kafir tu, dah berubah kemudian menjadi raja Islam. Hingga tidak sedari ni mereka tu tidur dalam gua ni. Jadi ini disebut bahawa dia tahu kejadian ini menakjubkan. Lalu Allah menjelaskan dalam ayat lain bahawa kejadian langit dan bumi ni lebih menakjubkan lagi. Ini supaya kita berfikirlah bagaimana kejadian mana manusia ni dengan kuasa Allah, bagaimana Allah Ta'ala berkuasa sampai menjadikan seorang tu, sekumpulan manusia ni duduk dalam gua kemudian tanpa makan tanpa minum selama 300 tahun dengan tak usok pakaiannya, tubuh badannya, segala-galanya tak usok apa-apa, dan dalam masa yang begitu lama. Ini sebenarnya kalau kita guna akal fikir yang biasa, memang kita kata kalau orang selama tu memang dah hancur, dah hancur lebur, dah tidak ada dah. Tu ada mereka di atas muka menjadi tanah semua sekali dah. Tiba-tiba masih baik-baik dan tak ubah. Bahkan bila ditanya balik, bila kami dah ayat berikut menyebutkan bahawa disebut bila seorang tertanya, kita tidur ni selama mana? Ada seorang kata sepetang sehari. Jadi begitu rasa dia, seperti betul tidur seperti biasa. Inilah bagaimana kuasa Allah Ta'ala. Nyata kuasa Allah Ta'ala begitu kali hebat, mana boleh sampai dijadikan seorang manusia tu tidur, walaupun dia telah tidur begitu lama, tiba-tiba rasa dia ialah sekejap. Dan ni pun kita bolehlah kita ambil juga intibar bahawa manusia bila di alam barzah nanti, lepas mati ni, memang dia menunggu di alam barzah dan ditidurkan. Jadi untuk menunggu alam akhirat ni, mungkinlah seorang itu akan rasa kita dibangkit. Bila kita mati sekejap saja, walaupun kita rasa sejak zaman Adam dulu lagi, bagaimana lamanya manusia tu tidur di sana, menunggu alam barzah. Artinya walaupun lama menunggu, sebenarnya hakikatnya boleh sama-sama rasa baru dibagi sekejap saja. Pasal dengan kuasa Allah Ta'ala. Jadi seterusnya Allah sebut bahawa kejadian seorang yang boleh hidup begitu lama tanpa rusak tu ialah menakjubkan. Maka Allah Ta'ala sebut bahawa kejadian langit dan bumi ni lebih menakjubkan lagi. Bagaimana dengan Allah buat bumi kita ni, buat mataharinya, buat bintang-bintangnya, cakar luar semua sekalinya, dengan duduk di atas awan, dengan awan dalam orang yang kosong, tiba-tiba dia tak jatuh. Bagaimana bumi kita begini besar, dengan yang begini besar, matahari lebih besar lagi 100 kali ganda, dengan bulannya semua sekalinya, boleh duduk dengan matahari mengeluarkan cahaya berterusan tak habis-habis, panasnya tu. Bumi kita dengan kesuburannya, dengan hujannya, dengan air lautnya ya, 3/4 daripada bumi ni ada penuh air, boleh duduk dan boleh air boleh duduk di atas bumi yang bulat itu dengan tak tumpah. Ini semua adalah lebih menakjubkan daripada dia manusia hanya ditidurkan selama 300 tahun 300 tahun itu. Itulah kejadian Allah Ta'ala. Seterusnya dalam ayat berikut Allah Ta'ala sebut summa ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labaisu amada. Kemudian kami bangkitkan mereka setelah tidur 300 tahun ni, Allah bangkitkan mereka daripada tidurnya
Untuk apa tujuannya? Ialah untuk menguji siapakah di antara dua golongan di antara mereka tu yang lebih tepat kiraannya tentang lamanya masa mereka tidur yang gua itu. Di sini yakni dengan kiraan yang tepat itulah akan mengetahui mereka akan mengetahuilah mereka tu pada masa yang demikian lanjutnya itu beratus-ratus tahun yang di dalamnya Allah Taala peliharakan mereka dengan tidak makan dan tidak minum dan selamatkan daripada angkara musuh supaya mereka makin lagi bersyukur dan juga beribadah dengan ikhlas kepada Allah. Mereka lari tadi tu sebenarnya kejadian mereka lari itu ialah lebih kuranglah dalam kisah yang disebut dalam kitab tafsir sepertilah Nabi kita Muhammad SAW bila dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy pada satu malam itu, malam sebelum Nabi berhijrah, maka Allah Taala selamatkan dengan Nabi membaca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fa hum la yubsirun. Hingga sampai Nabi lalu melintasi kumpulan pemuda-pemuda yang mengepung rumah tu dengan selamat, dengan tidak disedari oleh mereka. Mereka tertidur. Begitulah mengikut cerita ni bahawa berlaku pemuda ni sebenarnya dia dah sampai masa tempoh mereka hendak dicari oleh pokok raja, maka mereka tak tempuh, mereka tak temui mereka ni hilang begitu mereka melarikan diri dengan tidak sedari oleh kaum mereka sendiri. Jadi hingga sampai mereka cari sekitar bandar tu pun memang tak jumpa. Jadi mereka sembunyi dalam gua. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW berlindung di Gua Sur tu semasa dia hingga sampai orang Quraisy semua sekali cari-cari mencari mereka tak apa menemui Nabi, walaupun Nabi itu berada tak jauh daripada apa yang telah dilihat, apa yang dicari-cari oleh kaum Quraisy. Jadi begitu bila lihat sini ada yang mengatakan masa tidur semalam ada katanya berapa masa hanya surah pada Allah. Maka lahirlah dengan jelas bahawa mereka telah tidur selama 300 tahun berdasar Syamsiah dan juga 309 tahun berdasar pada tahun Qamariyah. Jadi jelaslah ini sebagai bukti bagaimana Allah Taala menunjukkan kuasanya dengan menjadikan mewujudkan peristiwa ini. Kemudian ayat berikutnya nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami beri ceritakan kepada kamu wahai Muhammad perihal mereka ni, perihal Ashabul Kahfi ni dengan benar, dengan cerita sebenarnya, bukan mana ya cerita yang panggil qadar banginnya. Sungguhnya mereka itu orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahi mereka pula dengan hidayah petunjuk. Jadi dengan melalui langkah-langkah mereka sanggup membawa agama mereka, sanggup berhijrah meninggalkan kampung mereka sendiri dan sanggup bersembunyi di gua ini dan sebelum itu penuh dia dengan beraninya menjelas kepada raja itu bahawa mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Taala dan tidak akan patuh beriman kepada Allah Taala itu berdasar pada ilmu berdasar pada tauhid sebenarnya. Itu sebenarnya ayat yang berikutnya ayat 14 Allah Taala menyebut wa rabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Ayat 14, dan kami kuatkan hati mereka dengan kesabaran dan juga keberanian. Tatkala mereka bangun menegakkan tauhid lalu berkata, mandi raja sendirilah, mereka berkata, wahai Tuhan kami ialah Tuhan yang menciptakan dan mentadbirkan langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain daripadanya. Jika kami menyembah yang lainnya, bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh daripada kebenaran. Ini jelas sebenarnya kita apa yang menjadi pegangan pemuda ni ialah mereka berpegang dengan bukti, dengan bukti dan dengan kenyataan. Ini berdasar pada ilmu yang mereka dapatlah. Jadi inilah sebenarnya pengajaran yang kita patut ambil daripada kisah ni ialah mana pentingnya satu ialah pemuda-pemuda sendiri pemuda-pemuda sendiri dia mudah menerima ajaran yang benar kerana dia masih mentah lagi, masih mudah menerima ajaran
berbanding orang tua yang telah berpegang dengan adat resai begitu banyak, ia begitu lama, dan kadang-kadang hati-hati ya tu lekah dengan apa amalkan ajaran nenek tu, menyebabkan dah sebati dengan diri mereka, susah nak menerima ajaran baru. Orang muda ni masih baru mentah lagi, mudah menerima ajaran baru, dan masih tidak ada lagi kesaksian pengalaman mengikut jejak langkah orang tua tu. Jadi mereka ni mudah terima ilmu, dan begitulah ia berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kalangan orang mula-mula masuk Islam daripada orang muda berbanding orang tua, dan orang muda lebih ramai yang memilih Islam berdasar pada orang tua. Orang tua tu masuk Islam setelah mereka paksa hingga sampai kota Mekah dibuka tu, barulah dia sika tu barulah mereka masuk Islam, dan keadaan sebagai terpaksa. Jadi berdasarkan ini, mana satu daripada pengajaran yang kita dapat ambil ialah pentingnya mana orang muda ni diberi didikan terutama didikan agama lah, untuk membuka akal fikiran mereka dan minda mereka, dan diberi itu berdasarkan ilmu dan hujah. Memang seperti apa yang berlaku hari ni lah, orang muda kita, anak-anak kita ni dihantar ke sekolah dengan peringkat yang sesuai dengan umur mereka lah, peringkat rendah, peringkat tengah, peringkat atas, hingga universiti dan sebagainya, dan diberi pada mereka ajaran yang sesuai dengan kebolehan mereka. Inilah mereka akan menjadi orang yang akan, kalau diajar ilmu agama mereka secukupnya, mereka menjadi orang yang beriman dan juga yang punya hujah-hujah yang kukuh, tetap pegang agama mereka ni, tidak mudah diperkotak-katikkan oleh pihak-pihak musuh, dan mereka akan dapat hidayah, akan mendapat hidayah Ta'ala. Apalagi dengan mereka pelajar Quran. Quran lah kitab hidayah, kitab petunjuk. Bila diberi pada mereka ajaran sebenarnya, mereka akan pegang dengan penuh dengan kukuh, dan akan dengan iman mereka pakai iman yang kukuh, dan tak dapat usahkan ataupun dapat ditipu dayakan oleh pihak musuh. Jadi dan mereka sanggup bila mereka menjadi orang beriman, mereka sanggup mendegaskan keimanan mereka tu di hadapan penguasa-penguasa yang ada pada zaman mereka. Jadi satu lagi bila dia dapati orang ni, bila dah pemuda ni dapati dia berdepan raja dan raja beri amaran, maka dia ambil tindakan melarikan diri untuk bawa agama. Mana dia tidak patuh pada arahan raja untuk kembali semula kepada agama asal, kerana memanglah mereka dah menjadi sebati telah beriman dengan ajaran yang dengan berdasar pada yang ajaran tauhid yang jelas diterima oleh akal fikiran mereka sendiri, dan ajaran yang benar. Mereka yakini itu, maka mereka sanggup melarikan diri. Walaupun terpaksa meninggalkan segala kemewahan, kemudahan-kemudahan yang ada pada masa itu, terpaksa melarikan diri, membawa diri untuk sebenarnya untuk menyelamatkan agama dan akidah mereka. Jadi mereka tiga ni, ini satu langkah, satu petunjuk yang baik kepada kita, bahawa oleh kerana mereka ni bilangan yang sedikit, mereka beriman, bilangan mereka sedikit, mereka tak berani nak melawan raja yang dengan punya kekuatan tentera dan sebagainya, ya cukup. Maka ketika ni dia ambil langkah melarikan diri. Ini satu daripada, kalau kita nak ambil pengajaran kita pada hari ini, ialah kita dapati ada tindakan setengah pihak, dia telah orang panggil tindakan membunuh diri, tindakan meletup bom dan sebagainya. Mereka mengilangi sedikit, cuba nak melawan kekuatan ya besar. Maka apa telah berlaku, kata contohnya Nabi Muhammad SAW sendiri, oleh kerana masa dia tak berkuasa dan memang tertindas masa di Mekah, maka diarah supaya berhijrah ke Madinah. Bila berhijrah ke Madinah, ada kekuatan. Setelah ada kekuatan, barulah dia ambil tindakan melawan musuh, bertindakan melawan musuh, dan dibenarkan mereka berperang. Sebelum tu tidak dibenarkan berperang. Begitulah juga langkah yang diambil pemuda ni, oleh kerana bilangan sedikit, 7 orang, tu pada masa tu pun 9 orang je. Sebelum itu dia belum, kalau dia datang jalan dia tu tambah seorang lagi, dan masa ke anjing,
Jadi 7 kan. Jadi sekadar bilangan kecil, maka mereka nak melawan, memang kalau kita melawan pun memang akan dimusnahkan dengan segera oleh musuh. Jadi kerana itulah langkah yang tunjuk daripada Allah Taala jelas dalam Quran ni, bahawa kita bila bilangan kita dalam keadaan kecil, kita tak boleh melawan. Bilangan yang besar, memang kalau melawan memang kita akan kalah dengan mudahnya, dan pegangan kita sama akan musnah dan akan hancur. Jadi kerana itulah kita cuba kita dianjurkan supaya melarikan diri, membawa agama kita supaya kita tetaplah kita dapat mengamalkan ilmu ajaran yang benar, ajaran tauhid itu hingga sampai ke akhir hayat kita, dan semoga kita selamat. Sebab kita nak menyelamat orang lain memang tak mampu, tak ada kekuatan. Begitulah kita, dan dengan kerana usaha ini maka Allah Taala kembalikan mereka hingga sampai jadi contoh tauladan yang baik untuk sepanjang zaman. Jadi mana kita sebagai ekahnya ialah kita bila dalam keadaan lemah, maka kita dianjurkan supaya apa, mana membawa diri bersama agama lah. Tujuannya adalah untuk bukan menyelamatkan agama, tapi menyelamatkan agama kan. Supaya agama ni, mana agama kita tidak musnah, dan kita ni masih terus hingga sampai akhir hayat kita ialah kita berpegang agama yang benar. Dan di sini juga dia akhir ayat ke-15 kan. Dia kata ayat jelas bahawa sini menunjukkan dia kata haula'i qaumun attakhadhu min dunillahi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Mereka pula berkata sesama sendiri sesama sendiri, kaum kita itu menyembah beberapa tuhan yang lain daripada Allah. Sepatutnya mereka mengemukakan keterangan yang jelas, yang nyata, yang membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu. Tetapi mereka tidak dapat membuat demikian. Mereka yang musyrik itu tidak dapat buat demikian. Maka tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah. Jadi inilah mana orang yang mengadakan syirik terhadap Allah Taala, menyembah yang lain daripada Allah, telah membuat dusta terhadap Allah Taala. Sebab kan Allah Taala semata-mata ya Tuhan yang berhak semua, dan Allah Taala yang mencipta segala-galanya. Semua daripada Allah Taala itu, selain daripada Allah Taala adalah makhluknya. Allah Taala terperintahkan supaya makhluk-makhluk ini memperhamba diri padanya. Tiba-tiba makhluk-makhluk ni mengambil dan menyembah Tuhan yang lain. Ini seorang mengadakan dusta terhadap Allah Taala. Dan ini adalah satu sikap yang paling zalim. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menyembah selain pada Allah Taala. Jadi di sinilah jelas bahawa pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini, mana dia telah dia faham dengan sebenar-benarnya, memahami bahawa kaumnya telah menyembah selain pada Allah Taala tu dengan tanpa alasan, tanpa bukti, cuma agak-agakkan. Sebab itulah dalam agama kita sebenarnya kita tidak boleh nak menyatakan dekat agama ni berdasar pada agak-agak, berdasar pada gamuk gini atau alih. Kita berdasar pada mana alasan, mana buktinya, mana ayat Qurannya, mana hadisnya, mana ijma'nya, mana qiyasnya, mana apa semua kalinya. Itulah pegangan kita biar jelas. Mesti ada sandaran. Tidak boleh kada ikut datuk nenek atau alih. Jelas Quran pun nyebut mana orang dulu musyrikin dulu telah mengatakan datuk nenek kami sembah ini, maka kami ikut samalah. Walaupun dia katakan walaupun datuk nenek kamu dia kata sesat. Soal begitu jadi mana masih ikut datuk nenek itulah. Soalnya kada agak-agakkan. Jadi kan itu agama kita mesti jelas. Sebab itulah kita pemuda ni telah memang telah jelas agama mereka. Mereka yakin dengan kebenaran mereka bawa, dan juga mereka tahu kaum dia itu telah menyembah Tuhan yang palsu, Tuhan yang tidak ada sebagai bukti. Dan ini menunjukkan bahawa kita nak menyatakan sesuatu mestilah ada bukti. Mesti bukti dengan alasan-alasan nanah yang jelas. Ada juga asal bukti kebenaran ke, bukti daripada kenyataan-kenyataan yang sesuai, yang boleh diterima oleh akal, dan juga bukti daripada mana itulah sebenarnya ajaran-ajaran lah. Dan Allah sajalah ya pengetahuan yang cukup yang dia mencipta segalanya. Allah Ta'ala lah menyampaikan, menghantarkan kitabnya, dan juga mengutuskan rasulnya,
Maka inilah sebagai bukti yang jelas bahawa pegangan kita ialah kitab Allah Al-Quran, juga Rasulnya sendiri, iaitu kalau bagi kita ialah hadis Nabi Muhammad SAW, dan susulan itulah adanya ijma' dan qiyas dan sebagainya. Jadi itu sebagai antara pengajaran yang boleh diambil daripada surah Al-Kahfi, sebahagian daripadanya, insya-Allah mana surah ini akan dibaca, akan diambil lagi ayat-ayat berikutnya, dan akan diambil, ada lagi pengajaran yang seterusnya daripada Ashabul Kahfi ini, insya-Allah akan disampaikan oleh akan dipanjangkan lagi oleh saudara kita yang akan datang. Sekianlah untuk kali ini. Semoga puasa yang kita lakukan yang telah sampai 5 hari ini akan terus kita sempurnakan, dan antara perkara yang ajaran dalam puasa sebenarnya ialah kita dengan supaya menahan diri, al-imsak anil muftirat itu menahan diri daripada yang membatalkan puasa, termasuklah persetubuhan pada Ramadan, dan juga tidak sekadar itu saja, tapi ialah disertakan sama dengan kita menahan diri juga daripada perkara yang boleh membatalkan pahala puasa, iaitu perkara yang percakapan kita, tutur kata kita dan sebagainya. Hendaklah ya jangan sampai yang membuatkan dosa. Mesti jaga kata kita berpuasa daripada kalau membatalkan puasa juga yang boleh membatalkan pahala puasa. Boleh membatalkan pahala ya, mata kita jangan lihat yang haram, telinga kita jangan dengar yang haram, mulut kita jangan bercakap yang haram, dan juga kita laksanakanlah mana perkara yang memang mengikut akhlak Islam yang terpuji itu dalam menjadi amalan kita. Jadi kalau kita menyalahi akhlak ini ataupun kita menyalahi ajaran yang seperti yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man lam yada' qawla az-zuri wal amal bihi falaysa lillahi an yata'a ta'amahu wa syarabahu, falaysa lillahi hajatun fi an yata'a ta'amahu wa syarabahu. Bermaksud lebih kurang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak berhajat seorang itu meninggalkan puasa dan makan minumnya. Ini menjelaskan bahawa, menyatakan bahawa puasa ini Allah tidak perlu, Allah tidak akan beri pahala. Dan seperti sabda Nabi lagi, man lam yana' qawla kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Banyak orang puasa tak dapat apa-apa daripada puasa, mereka lapar dan dahaga. Kita tak maulah jadi macam ni. Kita nak supaya puasa kita benar-benar puasa yang boleh melahirkan boleh mendapatkan ampunan dosa dan bersih hati kita, bersih mana siapa kita dapatkan pahala yang banyak dan sebagainya. Itulah ya, semoga kita dapat melaksanakan puasa mana yang dikatakan oleh kita, oleh ajaran kita sebenarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Sayyidul Fadilah Yang Datuk Haji Nik Abdul Qadir Nik Muhammad atas kesudian untuk membimbing kelas tadabbur kita pada petang ni, insya-Allah. Cuma sedikit pengumuman untuk esok, insya-Allah kelas kita akan disambung oleh Al-Fadhil Ustaz Akil yang akan bicarakan ayat 16-17, iaitu bertemakan keadaan dalam gua, diikuti oleh Ustaz Rusmadi pada ayat 18 hingga 20 pada hari Rabu, iaitu temanya lah setelah bangun daripada tidur. Dan insya-Allah pada hari Khamis kita akan sambung ayat 21-22 pada temanya bilangan pemuda kahfi. Cuma selagi pengumuman pada minggu depan tu, insya-Allah kita ada satu sesi khas, satu majlis khas, iaitu kuliah Nuzul Quran. Kita akan buat sedikit sambutan, insya-Allah. Cuma lagu mana besar tu kita akan bincang lah. Mungkin dalam pengusaha pun mungkin Datuk akan sebut lah. Kita cadai kita buat hari Khamis minggu depan. Hari Khamis tu kita awalkan 2 hari, sebab Nuzul Quran jatuh hari Ahad. Jadi kita akan Sabtu. Jadi kita akan sambut hari Rabu. Kita akan sambut hari Rabu 28 Ramadan, hari Khamis. Hari Khamis 9 hari Khamis, insya-Allah. Itu sajalah sedikit pengumuman untuk petang ni. Insya-Allah sama-sama kita tangguhkan sesi pertemuan kita ni dengan sama-sama membaca suratul As dan tasbih kafarah.
salam. Wala sinasal ila alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.